Oke, kita bertemu lagi dalam Bicara Agro. Kali ini saya bergegas balik daripada pejabat. Pagi-pagi saya tengok penuh dah di permukaan buih. Untuk kali ini kita uji terus tanpa saya stop video ni. Kita uji, kita tengok walaupun bukan secara live tapi rakaman berterusan. Air ni. Jom. Okey. Untuk pastikan ini air dia, anda boleh tengok. Dan saya nak uji ya. Okey. Tunggu. Terlalu tinggi. Ini air dia. Okey, ngam. Kita nak uji menggunakan API test kit. Kita buat dengan cepat. Sebab sekarang waktu makan, anda tengok nampak dia. Ikan yang dah kelaparan. Okey. Kita naikkan sikit ya. Kita uji, kita ambil sampai, kita akan uji bermula daripada amonia. Sebab buih tu sebagai petanda kepada kandungan air. Apakah yang berlaku sekarang? Jadi kita kena uji dengan segera. Kalau berlakunya pengujian kita nampak sesuatu, kita kena buat adjustment dengan cepat, tak boleh tunggu. Okey, kita uji dengan amonia. Ada 2 botol amonia. Menggunakan botol 1 8 titis dan botol 2 pun 8 titis. Okey. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Botol 2, 8 titis juga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Kita tutup dulu. Dan kita buat goncang lah. Goncang. Okey, kita biarkan dulu kat sini. Betul. Kita test pula pH ya. Saya guna untuk pH range yang rendah. Sebab saya buat anggapan dulu, kita test yang rendah dulu. Kalau mendapat sampai. Kalau kita dapat yang jauh beza daripada yang rendah ni, baru kita tukar kepada pH yang range tinggi lah. Okey. Kita tengok adakah tanda-tanda. Saya try. Saya guna pH biru dulu. Aduh. 3 titik. Okey, tutup. Juga kita goncang. Kalau ikut keputusan ya, kita tunggu 5 minit. Nitrit 2 botol sebanyak 5 titis. Saya kena buat cepat sebab sekarang ni buruh dah berbunyi hari nak hujan. Tapi belum hujan. Jadi kita kena buat cepatlah. Okey, 5 titis. Titis 1. Kita test nitrit 1 botol je, 5 titis. 1, 2, 3, 4. Okey, 6 cukup. 5 tutup dan goncang. Sebab buih ni ada orang kata amonia tinggi. Jadi kita nak tentu betul ke buih tu amonia tinggi. Dengan test kit saja yang kita boleh menentukan. Tak boleh cakap amonia tinggi dan sebagainya. Kita kena sahkan dia dengan uji lah. Yang ini saya menggunakan API test kit. Okey. 5 sebanyak 10 titis. Ada 2 botol. Nitrat ada 2 botol. 10 titis.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. Jadi ni yang petanda dia, saya punya ni buih banyak. Ada orang kata buih banyak ammonia spike. Jadi saya nak kena sah. Pagi tadi saya tengok penuh lah. Penuh buih pagi-pagi. Nah, kita biarkan dia selama beberapa minit. Kalau ikut ni kena 5 minit. Oh. Oh. Tumbang. Okey. Kita buat cepat sebab kena bersedia cepat. Hari nak hujan. Kita tunggu lagi beberapa minit untuk kita buat pengesahan. Buat pengesahan dengan bandingkan pada skala carta yang diberi. Ya. Pada carta ni. Nah, lagi kita buat pengesahan. Adakah benar petanda orang kata petanda yang ditunjukkan oleh air buih tu, adakah kandungan ammonia dan sebagainya, spike dan sebagainya. Okey, ni ammonia, pH sebab tak ada ruang nak letak, nitrit dan nitrat. Okey, saya rasa yang daripada awal ni kita dah boleh tengok. Sekarang ni kita tengok pada pH. pH pada pandangan mata saya ni lebih kurang 6.4. 6.4, 6.6. Lebih kurang lah. Pada pandangan mata saya. 6.4, 6.6. Okey lah. Sebab range pH kita nak 6.5 hingga 6.8. Okey, ammonia kalau pandangan mata saya ni 2 lah. Tapi nak pergi menjurus kepada 4. 2 nak menjurus pada 4. Sebab dia agak gelap kalau tak letak kertas putih. 2 nak menjurus ke 4. Jadi dalam tempoh berhati-hati. Kita nak kurang daripada 4 ppm. Sebab tu kita nampak buih tu ada, maksudnya adanya kandungan ammonia yang berlaku. Dan juga protein yang banyak berlaku dalam air tu. Okey, saya simpan terus senang takut hujan. Nitrit pandangan mata saya lebih kurang 2 ppm. Nitrit ni kita nak rendah Kita nak rendah 0.25 ataupun 1 ppm ke bawah lah. Tapi air ni saya nampak lebih kurang 2 ppm lah. 2 ppm. Pada pandangan mata saya 2 ppm. Jadi maksudnya berhati-hati nitrit. Maksudnya ammonia belum ditukarkan sepenuhnya. Maksudnya bakteria lah. Peranan bakteria dalam menukarkan nitrit kepada nitrat. Jadi nitrit tinggi maksudnya sebab tu ammonia tinggi. Peranan bakteria kat situ. Sebab bakteria baru saya masukkan 2 hari lepas. Baru nitrat nampak lebih kurang 10 lah. Nitrat tinggi 10 nak menghala ke 20 lah. Menghala ke 20. Okey. Jadi pada awalnya saya cukup risau lah. Sekiranya melihat kepada suasana sekarang. Kita pergi balik kepada ikan. Kita pergi balik pada kolam ikan. Kita tengok tangki ikan. Kalau boleh rotate lah. Kenapa tak boleh rotate lah? Okey, tak apa. Tengok pada suasana ikan ya. Sekejap sebab saya macam nak buat live lah. Kita tak shoot, kita tak stop kali ni ya. Kita shoot tanpa edit. Supaya anda nampak jelas apa yang berlaku. Ikan walaupun ada apa? Ada buih-buih di permukaan,
agak banyak. Tapi ikan nampak masih aktif. Masih aktif. Okey. Ikan masih aktif. Maksudnya kita berjaga-jaga. Sebab tu saya kata tadi, sekarang ni tempoh berjaga-jaga. Dua-dua kolam ni sama je. Berjaga-jaga. Masih aktif. Masih aktif. Dan dia berenang pun, kalau anda nampak dia berenang tu agak aktif lah, aktif. Okey. Aktif. Jadi buih ni juga sebagai petanda untuk kita buat pembetulan dengan cepat. Supaya apa yang kita telah test tadi dapat dibuat pembetulan lah. Kalau kita berjaga-jaga berjaga-jaga untuk kita buat pembetulan. Sebab ni waktu makan dan waktu nak dekat hujan, saya nak bagi makan terus lah. Supaya kita pun nampak. Kita shoot jauh sikit. Supaya dua tangki anda nampak. Tak apalah, kita tengok tangki yang ada buih lah. Kita tengok tangki ada buih. Keadaan ikan makan. Okey. Tengok, perhatikan pada buih. Sebelum baru ni pun saya dah tunjuk. Bila saya bagi makan, buih tu hilang lah. Dia sebenarnya aktif. Aktif. Walaupun berlakunya amonia nak 2 ke nak ke 4 tu, nitrat pun agak tinggi, nitrit pun sama, tapi ikan masih aktif. Dan air, kalau anda perhatikan air tu agak jernih. Jernih. Dan saya bagi mengikut kadar dia lah, sebab saya tahu dah kadar ikan ni. Untuk yang ini lebih kurang 1 ekor ikan lah. Sebab ada orang tanya sesak ke tak. Sebenarnya isi padu air yang saya buat untuk ni, saya dah kira isi padu 100 liter 1 gallon air, 100 ekor ikan. Jadi isi padu yang tepat lah diguna untuk tangki ni. Kita nampak padat je. Padat tu semasa dia makan. Tapi sebenarnya semasa dia berenang tu, berenang, dia agak selesa, masih selesa. Sebab ada dalam pertengahan. Biasa ikan dia berenang pada pertengahan lah. Dia main pertengahan. Masa dia lapar je, dia berada di permukaan. Okey, yang ini pun sama. Kalau anda tengok, cukup berenang, aktif. Nampak berenang aktif. Sambil dia berpusing-pusing. Sebab ikan sebenarnya dia melawan arus. Berpusing-pusing. Kali ini dia berpusing-pusing. Berpusing-pusing. Jadi aktif. Walaupun dalam air, orang kata kalau kita suka air tu agak tinggi kita nampak dia. Tapi bagi saya cuma 2 dengan 4 tu berhati-hati. Jangan lebih 4. Bila tu suka 4 tu, barulah kita buat pembentulan. Tengoklah pembentulan bagaimana kita nak buat. Sama ada cuci filter, tukar air, tukar 30% air dan sebagainya lah. Okey. Ini yang dapat saya perhatikan bila ada petanda antara buihnya. Ramai risau, saya pun risau bila berlaku buih. Buih berlaku pada saya ni adalah bila saya pump aerator di bawah. Menggunakan tiup di bawah berdasar. Sebab tu protein ikan yang ada, protein yang terlarut dalam air ni, dia orang kata membuat-buat lah. Macam tu lah lebih kurang lah. Secara bahasa kasar dia. Okey, itu yang saya nampak lah. Jadi jangan risau dengan anda punya ternakan. Kita kena perhati gelagat ikan. Sebab tu kita tengok gelagat ikan. Kalau gelagat ikan masih dalam keadaan yang aktif macam sekarang ni, berpusing-pusing, bergerak dan sebagainya, petanda dia adalah masih dalam lingkungan keperluan air, masih dalam keperluan yang dibenarkan lah, masih dipatuhi lah. Cuma berhati-hati, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, jangan leka lah, jangan leka. Kalau ada rasa dah tak boleh buat apa, kalau rasa nak juga ni, tukarlah air. Cuma bagi saya masih dalam keadaan berhati-hati dan berjaga-jaga melihat pada gelagat ikan itu sendiri. Okey, kita jumpa lagi dalam Bicara Agro pada akan datang. Terima kasih menonton.
Apa-apa keterangan dalam penggunaan RAS, apa-apa bahan yang saya telah guna dalam RAS ni, saya letak pada keterangan di bawah. Anda tengok. Jadi sama-samalah kita kembangkan sistem terakan ikan menggunakan sistem terakan RAS. Jumpa lagi.